Ini adalah penerangan mengenai income tax atau cukai pendapatan. Diceritakan melalui sebuah cerita analogi. Ada 3 orang kawan baik, Mark, Tom dan Bruce. Mereka berkawan baik semenjak di zaman sekolah lagi. Kesemua mereka bekerja sebagai pereka atau designer. Mark bekerja secara freelance. Dia bekerja 3 hari seminggu dan mendapat pendapatan purata sebanyak $12,000 setahun. Tom pula bekerja di satu syarikat designer. Dia bekerja 5 hari seminggu dan mendapat gaji $24,000 setahun. Bruce merupakan yang paling rajin. Dia bekerja 7 hari seminggu. Selain daripada kerja di pejabat, dia juga membuat kerja part-time pada malam dan hujung minggu. Pendapatan purata Bruce adalah sebanyak $50,000 setahun. Disebabkan mereka sangat rapat, mereka membuat keputusan untuk membuat rumah di satu kawasan yang sama. Mereka tinggal di situ bersama selama beberapa tahun. Satu hari, Bruce mencadangkan untuk menambah keselamatan di kawasan rumah mereka. Dia mencadangkan agar dibina pagar di sekeliling kawasan rumah mereka. Kesemua mereka bersetuju dan merasakan itu satu idea yang baik. Bruce pergi bertanya untuk mendapatkan harga kos untuk membina pagar itu. Setelah mendapatkan kos untuk kerja pembinaan pagar itu, Bruce memberitahu Mark dan Tom yang kosnya adalah $7,000. Oleh kerana pagar itu digunakan bersama untuk kawasan rumah mereka, Bruce mencadangkan agar harga kos itu dibahagi kepada 3. Kos $7,000 patut dibahagi 3. Bermakna seorang perlu membayar $2,333. Tom kemudian tidak bersetuju. Dia pun berkata, itu tak berapa adil. Bruce punya pendapatan lebih banyak daripada kami. Kita sepatutnya membahagikan mengikut peratus pendapatan kita. Setiap seorang dari kita patut mengeluarkan 8% daripada jumlah pendapatan setahun kita. Ini bermakna, Mark perlu membayar 8% daripada $12,000 iaitu $1,000. Tom perlu membayar 8% daripada $24,000 iaitu $2,000. Dan Bruce 8% daripada $50,000 iaitu $4,000. Dan kita akan dapat jumlah $7,000. Ini baru adil. Bruce kelihatan tidak setuju, tetapi dia hanya berdiam dan mahu melihat apa kata Mark. Mark kemudian memberi pandangan dia. Mark berkata, ini masih tak adil. Ini cadangan saya. Memandangkan pendapatan saya sangat rendah, saya tak perlu membayar apa-apa. Tom pula akan membayar $1,500. Bruce yang berpendapatan paling tinggi antara kita akan membayar selebihnya, iaitu $5,500. Bruce tidak setuju. Tetapi, walaupun Tom rasa cadangannya lebih adil, dengan cadangan Mark ini, dia akan membayar lebih sedikit daripada cadangannya sendiri. Jadi, dia pun setuju dengan Mark. Jadi, cadangan siapa pada pendapat anda adalah yang paling adil? Mungkin anda akan mengatakan cadangan Bruce atau cadangan Tom. Bruce bekerja keras untuk mendapatkan wang. Kenapa dia perlu membayar lebih banyak dan Mark tak perlu bayar apa-apa? Sedangkan mereka sama-sama akan menggunakan pagar itu. Lagipun, Mark yang memilih untuk hanya bekerja 3 hari seminggu. Oleh itu, dia tidak boleh menyalahkan orang lain sekiranya pendapatan dia sikit. Tetapi, tahukah anda, banyak negara di dunia ini menggunakan sistem income tax seperti cadangan Mark ini. Ia dipanggil progressive income tax. Lagi banyak pendapatan anda, lebih banyak anda akan dicukai. Jika ini tidak berapa adil, kenapa begitu banyak negara yang menggunakan sistem ini? Okey, mari kita lihat semula contoh cerita tadi. Jika Bruce, Tom dan Mark mengundi untuk menyokong cadangan yang mana, siapa yang anda rasa akan mendapat sokongan paling banyak? Sudah tentulah cadangan Mark. Ini adalah kerana dengan cadangan Mark, Tom dan Mark akan membayar paling sedikit berbanding 2 cadangan awal tadi.
Ia adalah cadangan paling menguntungkan untuk Tom dan Mark. Bruce sudah tentunya membantah, tetapi undiannya 2 lawan 1. Jadi, Bruce akan kalah. Inilah yang berlaku di kebanyakan negara, terutama negara yang menggunakan sistem demokrasi. Biasanya, mereka yang berpendapatan tinggi adalah lebih kurang 20% daripada keseluruhan populasi. Yang berpendapatan sederhana pula lebih kurang 40%. Dan yang berpendapatan rendah 40%. Yang 20% ini mungkin akan mengundi untuk orang politik yang memperjuangkan hak sama rata. Manakala, yang 80% selebihnya mungkin akan mengundi untuk orang politik yang memperjuangkan sistem yang lebih menguntungkan mereka. Jadi, jika anda seorang ahli politik dan anda ingin menang, apa yang akan menjadi strategi anda?